Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fatin Syahira Rusdi. Memulakan edisi malam dengan berita gembira di mana kerajaan mengumumkan pemberian kredit e-tunai sebanyak RM100 untuk semua rakyat dewasa Malaysia yang berpendapatan RM100,000 setahun dan ke bawah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu bantuan tersebut akan memberi manfaat kepada anggaran lebih 10 juta rakyat yang merangkumi golongan B40 dan M40 dengan dana sekitar RM1 bilion diperuntuk untuk tujuan tersebut. Menurutnya, inisiatif itu dilakukan setelah menilai kejayaan dan impak besar program e-tunai yang terdahulunya telah dilakukan untuk golongan belia. Pelaksanaan program e-Belia Rahmah bukan sahaja memanfaatkan 2 juta belia, malah membantu sektor perniagaan menjana pendapatan mereka di samping membina sebuah masyarakat cashless. Melihat kepada kejayaan dan impak besar program e-tunai, kerajaan bersetuju untuk menawarkan kredit e-tunai sebanyak RM100 kepada semua rakyat dewasa Malaysia yang berpendapatan RM100,000 setahun dan ke bawah. Beliau berkata demikian dalam Majlis Peluncuran Ekonomi Madani memperkasa rakyat di Kuala Lumpur pada Khamis. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan akan menyediakan bantuan khas penghargaan sebanyak RM300 kepada penjawat awam grade 56 dan ke bawah, sementara perincian kajian gaji dan elawen golongan tersebut dilakukan. Tambahnya, RM200 pula akan diberikan kepada pesara kerajaan termasuk pesara berpencen, penerima pencen terbitan, pesara kumpulan wang simpanan pekerja KWSP, pesara bersara pilihan dan belum menerima pencen, veteran berpencen serta veteran tidak berpencen. Bantuan khas ini akan memanfaatkan 1.3 juta penjawat awam termasuk latihan kontrak serta lebih 1 juta pesara. Dalam pada itu, Perdana Menteri berharap bantuan khas itu akan terus menyemarakkan kegigihan barisan penjawat awam supaya menyokong hasrat melaksanakan pembaharuan ekonomi madani dan memberi perkhidmatan terbaik sekaligus membantu ruang fiskal kerajaan agar hasrat kerajaan untuk merealisasikan gaji baru perkhidmatan awam menjadi kenyataan. Laporan seterusnya, Sarawak terus mengorak langkah ke depan dan bakal menyaksikan pelbagai kemajuan selaras dengan slogan Sarawak Maju Makmur. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Wang Tengah Ali Hassan berkata, dalam kerajaan perpaduan, Sarawak berada di landasan tepat kerana mempunyai rakyat pelbagai bangsa, agama, bahasa dan warna kulit. Katanya sejak dahulu lagi Sarawak mementingkan perpaduan dan sangat bersyukur kerana kerajaan telah terbukti berjaya menguruskan kepelbagaian yang ada sehingga dapat hidup dengan aman dan damai serta membangunkan negeri dalam tempoh 60 tahun ini. Dalam konteks negara pula, jelasnya kepelbagaian yang ada ini mesti diadun sebaiknya supaya Malaysia dapat dibina atas kesepaduan, keharmonian, kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyatnya. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Tilawah Al-Quran peringkat bahagian Limbang 1445 Hijrah 2023 Masihi bertemakan Perpaduan Teras Malaysia Madani di Limbang pada Selasa. Dato' Amar Wang Tengah menambah dalam soal perpaduan dan hubungan antara sesama manusia, Al-Quran telah mempersembahkan satu peta jalan yang lengkap melalui surah Al-Hujurat iaitu surah ke-49 dalam Al-Quran. Sementara itu, Yajuddin Ibrahim dinobatkan Johan Kari Majlis Tilawah Al-Quran dan Eza Nurul Maiza Japaruddin sebagai karya. Manakala Naib Johan Kari dimenangi oleh Muhammad Wardi Nordin dan Naib Johan Karya Sabariah Adnan. Keperkembangan di Serian, petugas yang terlibat sepanjang persiapan dan program sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka peringkat daerah Serian diraikan dalam satu majlis makan malam apresiasi program 60 tahun Sarawak Merdeka di Dewan Pusat Pentadbiran Kerajaan Sarawak pada Rabu. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak merangkap penasihat program sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka peringkat bahagian Serian, Datuk Roland Zagahwiin meluangkan masa menyempurnakan majlis makan malam tersebut bagi menghargai usaha semua pihak yang terlibat. Majlis tersebut turut diserikan dengan tayangan video program sambutan 60 tahun Sarawak Merdeka bermula dari 8 Julai 2023 sehingga tamat pada 16 Julai 2023.
Untuk makluman, Serian menjadi bahagian yang paling lama dalam penganjuran program sambutan itu, iaitu selama 9 hari, di mana sambutannya melibatkan 3 daerah, iaitu Serian, Tebedu dan Siburan serta daerah kecil Balai Ringin. Selain itu, majlis tersebut turut meraikan mantan Residen Bahagian Serian Selamat Jati Yanjah yang telah berpindah ke Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS dan menjawat jawatan sebagai Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan Sarawak berkuat kuasa 25 Julai 2023. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Negeri bersetuju untuk menerima pakai program rekalibrasi tenaga kerja RTK 2.0 untuk dilaksanakan di Sarawak mulai 26 Julai 2023 sehingga 31 Disember 2023. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek, Datuk Gerawat Gala berkata, objektif utama program RTK 2.0 ini adalah untuk meregularisasikan parti dan sedia ada di Sarawak sebagai pekerja asing yang sah. Jelasnya semua pendatang asing tanpa izin parti dan majikan yang berhasrat untuk menyertai program RTK 2.0 ini perlu berurusan secara terus dengan pihak Jabatan Imigresen Malaysia dan Jabatan Tenaga Kerja di Sarawak. Parti yang dibenarkan untuk didaftarkan di bawah program RTK 2.0 adalah warga negara asing yang telah melakukan kesalahan pada atau sebelum 31 Disember 2022 di bawah Seksyen 6-1-C Akta Imigresen 1959-63 iaitu masuk dan tinggal di negara ini tanpa mempunyai PAS yang sah. Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1959-63 iaitu tinggal lebih masa dan Peraturan 39-B Peraturan Imigresen 1963 iaitu melanggar syarat PAS dan tempoh sah laku dokumen perjalanan sekurang-kurangnya 6 bulan. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media yang dikeluarkan oleh Pejabat Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Buruh Imigresen dan Pemantauan Projek pada Rabu. Tambahnya, majikan yang beroperasi dalam sektor 3D iaitu Dangerous, Difficult and Dirty adalah dibenarkan untuk mengambil parti dengan mendaftarkan mereka sebagai pekerja dalam tempoh pelaksanaan RTK 2.0. Kenyataan sama turut memaklumkan sektor-sektor yang terlibat dalam program RTK 2.0 adalah sektor perkilangan, pembinaan, pelebangan, pertanian, perkhidmatan, pelombongan dan kuari dan pembantu rumah asing. Beralih dengan perkembangan ini, penerokaan bahan api penerbangan mampan SAF oleh Kerajaan Sarawak terus dipegiat bagi mempercepatkan lagi agenda tenaga hijau negeri ini. Agenda ini juga selari dengan strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 di mana ia menekankan kelestarian alam sekitar bagi memacu Sarawak menjadi negeri maju menjelang tahun 2030. Hasil temu bual wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS mendapati rata-rata orang awam memberi pandangan yang positif terhadap usaha kerajaan negeri dengan meneroka agenda tenaga hijau. Menurut Aziza Alwi, 32 tahun yang berasal dari Kuching, penerokaan SAF oleh Sarawak adalah satu kaedah yang praktikal dan mesra alam sekitar. Okey, pada pendapat kami, penerokaan Sarawak dalam industri bahan api mampan tu dilihat sebagai salah satu kaedah yang cukup praktikal dan mesra alam sekitar. Di sampingnya, juga boleh membantu kita dalam menggunakan mod pengangkutan awam yang lebih mudah dan sip melepaskan karbon monoksida yang lebih tinggi. Sebab dengan penggunaan SAF tu, 80% daripada karbon monoksida yang boleh di-reduce lah. So kami rasa benda tu sangat praktikal walaupun Sarawak belum lagi maju dalam industri SAF dan masih dalam peringkat penerokaan je. Tapi kami rasa di masa akan datang kita boleh menjadi sebuah negara yang membangunlah. Bagi Nuzuluddin Abdul Razak, 28 tahun yang juga berasal dari Kuching, penggunaan SAF sangat memberi impak yang besar kepada sesebuah negara yang mengamalkan dasar ekonomi hijau. Penggunaan SFF sangat memberi implikasi yang cukup besar kepada sesebuah negara yang mengamalkan dasar ekonomi hijau dan dunia juga bergerak ke arah itu dalam memastikan
langkah mitigasi itu dapat dilaksanakan untuk mengawal climate change, dan apa yang dilaksanakan oleh Sarawak ini dalam tempoh 10 tahun dan 20 tahun akan datang akan membawa perubahan cukup besar. Bukan sahaja boleh mengurangkan karbon dalam negara, tetapi juga boleh meningkatkan kapasiti tenaga hijau dalam negara, dan seterusnya akan membentuk satu ekosistem yang lebih selamat dan tidak lagi bergantung kepada tenaga seperti oil dan gas, dan kita boleh kepada tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga angin, solar, elektrik, dan khususnya kepada SAF ini juga. Manakala Zahid Ahmad Zaki, 25 tahun yang turut berasal dari Kuching, melihat SAF ini bukan sahaja memberi manfaat kepada masyarakat, malah kepada alam sekitar. Inisiatif Kerajaan Sarawak dalam menerokai bahan api penerbangan mampan, SAF, dilihat sebagai satu usaha ataupun inisiatif yang sangat baik kerana ia membantu dalam menjaga alam sekitar. Manfaat yang diterima bukan sahaja kepada manusia tetapi bumi secara keseluruhannya, termasuk alam sekitar, flora dan fauna dan sebagainya. Jadi selain daripada itu, ia juga membantu dalam meningkatkan kualiti hidup manusia sejagat. Justru kita sangat menyokong usaha Kerajaan Sarawak dalam menuju ke arah dunia ataupun negeri yang mengamalkan tenaga hijau. Sesungguhnya ia akan membantu untuk memberi manfaat kepada manusia dan bumi secara keseluruhannya. Sekian edisi malam bersama saya, Fatin Syahira Rosdi. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri edisi malam ini, saksikan video VC Premier 2030 Bandaraya Pintar Sarawak. #menjawab-fakta. Salam UKAS. VC Premier 2030 Bandaraya Pintar Sarawak. Sarawak sedang membangunkan Pelan Induk Bandar Pintar bagi kawasan-kawasan bandar yang akan mengutamakan kemampanan alam sekitar di dalam proses urbanisasi. Pelan Induk Bandar Pintar Kuching dibangunkan dengan mobiliti karbon rendah dan infrastruktur bandar pintar sebagai keutamaan yang penting di dalam pembangunan Ibu Negeri Sarawak pada masa hadapan. Dimulakan pada 2019 oleh Majlis Perbandaran Miri dan Sarawak Information System Sdn Bhd, Sains. Antara komponen-komponennya termasuklah papan tanda digital, bandar selamat dan taman selamat, perparitan pintar, bas pintar, trak pintar, aplikasi bandar pintar, Miri Cares, pelancongan Miri, Electronic Local Authority 2, ELA2 dan pusat kawalan. Bangunan-bangunan hijau yang mematuhi Indeks Bangunan Hijau GBI, antara yang menyelah termasuk Universiti Teknologi Sarawak UTS di Sibu dan bangunan Dewan Bandaraya Miri. Pusat Operasi Bersepadu Sarawak SIOC merupakan komponen penting di dalam perancangan Bandar Pintar Sarawak dan saling boleh kendali, serta ia adalah sebahagian dari inisiatif Kerajaan Sarawak dari VC yang amat berhormat Datuk Tinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bintun Datuk Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Penggunaan meter elektrik pintar yang dimulakan oleh Sarawak Energy untuk mempertingkat pengalaman pengguna dan membekalkan perkhidmatan bacaan bil yang tepat berdasarkan penggunaan masa sebenar. Pusat Kawalan Bersepadu adalah yang terkini di pusat lokasi untuk memberi arahan, koordinasi dan membuat keputusan di dalam menyokong respon insiden. Sarawak bakal menjadi contoh kepada negeri-negeri lain di Malaysia dengan perancangan Bandar Pintar. VC Premier Sarawak Maju 2030.